Salam sejahtera kepada pendengar dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan bisnis model canvas berkenaan rancangan perniagaan yang ingin kami jalankan. Jadi, saya ingin perkenalkan ahli kumpulan 10 terlebih dahulu. Seperti yang Anda boleh lihat di sini, inilah ahli kumpulan 10 yang terdiri daripada Ainatul Maria binti Suparni, Nur Azirah binti Kaunsin, Fitriah binti Abdullah, Nur Hasina binti Muhammad Esa, Irmah binti Rahim, dan saya sendiri, Jaima Nuran Sampai. Saya akan menceritakan serba sedikit mengenai perniagaan kami. Kami menubuh sebuah tadika yang diberi nama Tadika Joy Kinderland. Jenis perniagaan berbentuk perkongsian. Alamat tadika kami berada di Lot 1234, Jalan Murni, Bandar Permaisuri 98000 Miri, Sarawak. Pernyataan adalah terbuka kepada semua kanak-kanak yang berumur 3 hingga 6 tahun dan waktu operasi tadika kami adalah 7 pagi hingga 11.10 minit. Seterusnya, tujuan penubuhan. Pertama, melahirkan atau menyemai nilai-nilai perpaduan dalam diri kanak-kanak sejak usia yang muda lagi. Kedua, menyediakan perkhidmatan, didikan dan bimbingan kepada kanak-kanak dalam merealisasikan maklumat, visi dan misi yang telah ditetapkan. Ketiga, meningkatkan kecerdasan kanak-kanak dari segi keperluan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pelaksanaan pelbagai aktiviti atau program. Dan yang terakhir, melahirkan kanak-kanak yang berkualiti dan proaktif seiring dengan keperluan negara. Visi tadika kami adalah menjadi sebuah tadika sebagai pilihan kepada ibu bapa dan komuniti masyarakat dengan melahirkan insan yang cemerlang, mempunyai sasiah yang baik dan berdaya saing. Seterusnya, misi tadika kami adalah memperkembangkan sistem pendidikan yang berkualiti bagi membangunkan potensi kanak-kanak dalam memenuhi aspirasi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menunjukkan gambaran penuh tentang Business Model Canvas ataupun BMC bagi prasekolah yang ingin kami tubuhkan, iaitu Tadika Joy Kinderland. Seperti yang anda semua boleh lihat di belakang saya ini merupakan BMC penuh bagi Tadika ini. Terdapat 9 bahagian secara umumnya, iaitu Customer Segments, Value Prepositions, Channel, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners, dan juga yang terakhir adalah Cost Structures. Yang pertama sekali, saya akan menerangkan tentang Customer Segment syarikat ini. Customer Segment ataupun segmen pelanggan untuk Tadika yang kami tubuhkan, iaitu Tadika Joy Kinderland. Kami memfokuskan kepada ibu bapa yang sudah pun bekerja, di mana mereka mempunyai anak lelaki maupun anak perempuan yang berumur di antara 2 hingga 6 tahun. Kami memfokuskan kepada ibu bapa yang sudah bekerja kerana ingin memastikan kelancaran bagi kemasukan anak mereka ke Tadika. Hal ini kerana mereka perlu membayar yuran setiap tahun bagi pembelajaran anak-anak ini. Selain itu, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada ibu bapa dan juga kanak-kanak daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina maupun India, dan juga daripada pelbagai agama seperti agama Islam, Kristian, Hindu maupun Buddha, termasuklah mereka daripada budaya yang berbeza-beza. Baiklah, saya akan teruskan dengan value proposition. Tadika Joy Kinderland ini sangat mementingkan keselamatan pelajar dengan sentiasa memastikan penjagaan yang rapi terhadap mereka seperti menyediakan tempat yang selamat dari risiko kecederaan dan pencemaran. Yang kedua, kualiti penjagaan dan pendidikan di tadika ini sentiasa ditingkatkan dengan penambahbaikan bagi kelemahan yang ada. Tadika ini juga menekankan penjagaan kawasan permainan untuk memastikan keselesaan dan keselamatan mereka semasa bermain. Yang keempat, makanan yang berkhasiat turut diberikan kepada pelajar di mana makanan yang disajikan adalah mencukupi, seimbang, bermutu dan dalam keadaan yang bersih. Yang kelima, aktiviti yang dilaksanakan dalam tadika ini amat mementingkan pembangunan daya kemahiran dan kreativiti pelajar. Dan yang terakhir, setiap fasiliti yang disediakan adalah terjamin dan kondusif untuk pengenalan, pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Seterusnya kita akan lihat kepada channel atau saluran perniagaan Tadika Joy Kinderland.
Bagian pertama, kami akan wujudkan laman web resmi Tadika Joy Kinderland. Laman web ini akan mengandungi segala maklumat berkenaan aktiviti, program, sesi pembelajaran, package yang disediakan kepada para pelajar, dan banyak lagi. Di samping itu, kami juga mempunyai akun media sosial seperti akun Facebook. Dalam akun Facebook ini, kami akan sentiasa menguasai segala maklumat-maklumat bagi meningkatkan kesadaran ibu bapa terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kami. Tambahan pula, kami juga akan aktif melakukan Instagram blogging, di mana ianya mampu membantu ibu bapa membuat penilaian terhadap kelebihan perkhidmatan yang kami sediakan. Segala maklumat, gambar tadika, gambar aktiviti akan dibuat naik di dalam akaun Instagram kami. Tidak ketinggalan juga, kami juga menggunakan poster sebagai saluran perniagaan. Dengan adanya poster, ianya akan menarik minat ibu bapa yang tinggal terutamanya di kawasan sekitar Jalan Murni Bandar Permaisuri. Dan yang terakhir, kami akan menggunakan testimoni daripada klien yang lama sebagai saluran perniagaan kami. Testimoni ini akan dimuat naik di laman web resmi dan media sosial resmi Tadika Joy Kinderland. Seterusnya adalah customer relationship bagi Tadika Joy Kinderland adalah yang pertama, perjanjian berdasarkan kontrak yang dipersetujui oleh pihak ibu bapa dan pihak pengurusan tadika, iaitu kami mementingkan konsep win-win situation. Yang kedua, pakej kelengkapan barangan sekolah juga diberikan seperti alat tulis, pakaian seragam di dalam pakej yang ditetapkan. Yang ketiga, hubungan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan pihak pengurusan tadika. Yang keempat, diskaun turut diberikan sebanyak 20% terhadap ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka seramai 3 orang. Dan yang terakhir adalah pemberian kad loyalty dengan menawarkan 2 sesi pembelajaran, iaitu sesi pagi dan sesi petang dalam satu harga yang sama. Aliran pendapatan tadika diperoleh daripada 2 sumber. Sumber yang pertama adalah bayaran yuran dari pelajar. Pada awal tahun, pelajar dikehendaki untuk membayar sejumlah wang sebagai yuran. Ia adalah bayaran untuk uniform tadika, iuran pendaftaran dan lain-lain belanja. Sumber yang kedua adalah sumbangan daripada pihak luar. Sumbangan yang diperoleh akan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti pelaksanaan majlis sukaneka ataupun membawa pelajar melawat tempat-tempat menarik. Seterusnya adalah key resources. Ada 4. Yang pertama adalah guru berpendidikan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan yang kedua adalah sosial media yang aktif. Kami akan sentiasa mengemas kini maklumat-maklumat dalam sosial media kami agar ibu bapa tahu perkembangan tadika kami dari semasa ke semasa. Ketiga adalah fasiliti yang lengkap. Dipastikan juga tadika merupakan tempat yang selamat untuk mereka belajar. Dan yang terakhir adalah mempunyai sumber kewangan yang cukup, iaitu untuk menampung semua keperluan-keperluan dan memastikan ia dapat menyokong kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di tadika kami. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai key activities dan key resources. Key activities yang pertama adalah memahami potensi tadika yang dibangunkan. Yang kedua adalah memilih lokasi yang strategik dan selamat. Pertama, tadika kami jauh daripada jalan raya besar. Kedua, tadika kami berdekatan dengan kawasan perumahan yang padat dengan penduduk. Yang ketiga adalah menyediakan suasana pembelajaran yang berkualiti, iaitu dengan menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap dan selesa kepada kanak-kanak. Yang keempat adalah merekrut pekerja dan guru. Yang kelima adalah menganalisis masalah dan memperbaikinya. Guru akan berjumpa dengan ibu bapa itu sendiri dan berkongsi perkembangan anak-anak mereka di tadika. Dan yang terakhir adalah sentiasa mengikuti perkembangan murid di dalam tadika. Jadi guru akan membuat penilaian dan memantau prestasi murid di dalam kelas. Seterusnya, kita beralih kepada Key Partner. Key Partner dalam perniagaan merujuk kepada rangkaian pembekal dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi perkhidmatan yang kami jalankan. Terdapat 4 Key Partner dalam menjayakan perniagaan ini. Ianya terbahagi 2 golongan, iaitu pihak pembekal dan juga pihak yang menjalankan operasi. Pihak pembekal terdiri daripada pembekal buku, alat tulis, manakala pihak yang terlibat dalam menjalankan operasi perkhidmatan tadika ini
ialah guru dan juga pembantu guru. Pihak pembekal akan membekalkan tadika dengan keperluan-keperluan tadika dari segi alat tulis, kertas dan juga buku-buku yang sesuai untuk kegunaan kanak-kanak serta guru dalam tadika kami. Selain itu, pihak yang menjalankan tugas bagi mengajar kanak-kanak di dalam tadika kami ialah guru yang berpendidikan pendidikan awal kanak-kanak. Dalam masa yang sama, pembantu guru juga merupakan pihak yang penting bagi membantu guru dalam menguruskan kanak-kanak di samping membantu dalam merancang, mengurus, mengendali dan menyediakan makanan yang bersih serta berkhasiat bagi kanak-kanak dalam tadika kami. Adalah struktur kos. Kos terlibat yang pertama adalah kos pembekalan buku seperti buku latihan dan buku cerita kanak-kanak yang digunakan di tadika. Yang kedua adalah kos pemasaran, seperti pemasaran yang dilakukan di Facebook atau Instagram. Kos yang ketiga adalah kos pembelian perabot seperti meja, kerusi dan perabot-perabot lain yang digunakan di tadika. Kos yang keempat adalah pembayaran gaji staf atau guru yang bekerja di tadika. Kos kelima adalah insurans. Kos yang keenam adalah lesen tadika dan kos yang terakhir iaitu yang ketujuh adalah kos pembelian makanan seperti sarapan pagi dan makanan tengah hari.